سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Hilang suara saya. Belum mula dah hilang suara nampak tak? Baik, kita ada siapa bersama dengan kita pada pagi ini? Nampaknya kehadiran tidak memberangsangkannya pada pagi ini. Kenapa? Sibuk-sibuk nak raya ke? Okey, yelah itulah ya, sibuk nak raya kan. Okey, tapi tak apa, kita lihat siapa dengan kita pada pagi ini. Kita ada Kak Zah kita di situ.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. Moga Ustazah sihat dan ceria pagi ini insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Zah. Alhamdulillah saya sihat dan saya ceria hari ini. Alhamdulillah. Kita ada Cik Salimah di situ. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Salimah. Mudah-mudahan Cik Salimah sihat juga ya di sana. Kita ada Nurul Amalina. Assalamualaikum Ustazah. Dengan senyumannya yang lebar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Nur di situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, ya, Ana dan semua. Semoga dipermudahkan urusan selalu. Kita ada siapa tu daripada ruangan YouTube kita. Oh, jarang jarang. Orang mengikuti ruangan di ruangan YouTube kita ni. Sabarlah, Ustazah belum habis baca lagi. Kenapa dah tutup dah komen dia. Kak Haslinda kita tu ya, Kak Has kita. Waalaikumsalam Ustazah .trss. Sabarlah, kenapa admin ni macam kalang kabut ni pagi ni? Relax, relax, relax. Sabar, sabar. Saya tak habis baca lagi je dah hilangkan nama orang tu. Okey, Cik Razia. Okey, Cik Yah kita. Waalaikumsalam Ustazah. Ya, sama-sama kat sini. Okey, siapa tu? Nurbaini. Okey, Kak Nurbaini. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah dan sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Kak Azhar ketawa sampai berpeluh-peluh kat situ? Mana yang lain ni? Macam tak nampak memang tak nampak pun, bukan macam tak nampak ya. Kalau nampak tak tahulah dia kata apa. Mana yang lain? Liza mana Liza? Liza macam lama gitu saya tak nampak dia. Sila mesej dia suruh je masuk je. Paksa masuk ya. Kita adalah kalau jika tidak ada sebarang urusan lah. Baik, pada pagi ni, oh tu Kak Aisyah. Mana Kak Aisyah? Kak Aisyah tak nampak ya hari ni. Sabar dulu, saya belum. Kenapa admin ni? Ya Allah. Cik nak marah nak marah Sabar dulu, saya belum cakap apa-apa lagi, dah keluarkan slide saya. Ya Allah, tuanku budak ni. Okey, dia tak dengar kot. Admin saya kat belakang ni. Baik, hari ni kita berada di muka surat yang keberapa? Boleh letakkan di ruangan komen, jemaah semuanya. Muka surat berapa hari ni kita? Tudung Ustazah betul tak? Betul. Muka surat berapa kita hari ni? Cik Salimah, muka surat 305. Okey. Kak Zah, muka surat 295 poin G, syirik dalam kehendak dan niat. Okey. Cik Salimah poin G juga ke? Poin berapa Cik Salimah? Sama poin tak? Sama poin tak dengan Kak Zah, Cik Salimah? Ana 295. 295 sama dengan Kak Zah kan Ana kat situ? Oh, hari ni Zahira pun tak ada ya? Ke Zahira tak komen hari ni? Cik Salimah ke sama. Okey baik, kita berada di muka surat 305. Kejap ya, saya tengok Ustazah punya slide dulu. Sekejap. Betul tak? Betul. Okey, Alhamdulillah slide-nya sama dengan Cik Salimah di situ. Okey baik, kita berada di muka surat 305. Jika macam biasalah ya, jika cetakannya berbeza dengan cetakan saya, boleh rujuk muka surat 295 di poin yang G di situ. Topik kita akan mulakan perbincangan di topik kita yang bertajuk syirik dalam kehendak dan niat. Jadi sebagaimana biasanya kita ada 3 muka surat, maaf 3, 2 muka surat, 1295 atau 305. Okey, kalau tak jumpa juga tak jadi masalah. Cari saja poin kita G di situ.
Kemudian topiknya syirik dalam kehendak dan niat. Oh, Kak Aisyah baru masuk. Okay. Sorry lambat, still on the way from home from market. Sempatnya Kak Aisyah. Saya share dulu ya. Share lah Kak Aisyah, tak masalah. Okay. Share je boleh. Sempat je pergi ni ya, pergi market je. Saya tak sempat sarapan je maaf. Okay. Sempat Kak Aisyah, Masya Allah. Okey, Cik Yah kata point G 295. Okey, sama dengan Kak Azhar tadi. Okey, tak apa. Baik, sekarang kita akan mulakan perbincangan. Kita dah berada di akhir bab kita ya. Akhir bab, bab keberapa ni? Bab berapa tu jemaah? Akhir bab, 3 ke? 1, 2, 3, 4. Kita berada di akhir bab yang keempat. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan simpulkan keseluruhan bab kita yang keempat ya pada pagi ini, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk pada perbincangan bab yang baru. Baik, G, syirik dalam kehendak dan niat. Apa kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya di situ, dia kata begini, syirik dalam kehendak dan niat diumpamakan dengan lautan yang tak bertepi. Bahasanya tinggi ya. Syirik dalam kehendak dan niat ini diumpamakan seperti lautan yang tidak bertepi. Maknanya kita tak tahu di mana penghujungnya isu ini. Ia berlaku uh, hingga ke hari kiamat. Senang saya kata begitu. Dia isunya ramai orang tahu, ramai orang belajar tentang syirik ini, tetapi dia sentiasa berlaku di mana-mana saja. Okey, bukan sahaja di Singapura, tapi kalau kita pergi ke Malaysia, Indonesia kan, mana-mana saja kita pergi. Yang tempat ada orang, kita sedang berbincang tentang mereka yang Muslim, masyarakat Islam yang melakukan perbuatan syirik. Okey, so ini yang cuba Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kemukakan kepada kita dalam topik ini. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita lakukan untuk membantras kesyirikan. Kita dah banyak sangat belajar tentang syirik, pembahagian syirik, syirik dalam ibadah, syirik dalam perbuatan, syirik dalam ucapan kan. Banyak kita dah belajar. Menunjukkan bahawa ilmu tentang isu syirik ini dia ada dan disebarkan, diajar, dipelajari. Tetapi kalau kita fikirkan kenapa dia tak berhenti? Dia tak berhenti. Sebab tu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Ia seperti lautan yang tak bertepi. Setiap masa, setiap zaman, setiap saat ada saja perbuatan syirik yang berlaku di atas muka bumi ini. Jadi sekarang kita dah belajar, maknanya menjadi satu kewajipan bagi diri kita yang sudah belajar ini untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syirik tersebut. Baik, sebab tu dia kata di sini, dia kata begini, kita jangan fikir tentang orang yang murtad ke apa kau, ataupun orang agama lain, kita jangan fikir tentang itu. Kita fikir diri kita dulu. Yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa solat, puasa, kan? Sebab apa? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata begini, sedikit orang yang selamat darinya. Walaupun kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sedikit sahaja orang yang terselamat daripada perbuatan, ucapan, tindakan yang berbaur dengan kesyirikan. Jadi ini antara bentuk syirik yang berlaku dalam kehidupan kita ialah syirik dalam kehendak dan niat itu tadi. Bila kita sebut tentang syirik dalam kehendak dan niat, bermakna kita melakukan satu perbuatan tiada dengan menghilangkan rasa keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sini dia jelaskan kepada kita, siapa yang dengan amalnya mengkehendaki selain wajah Allah. Wajah Allah tu maksudnya
keredaan Allah, niat kerana Allah. Okey, itu kita panggil sebagai wajah Allah. Bukan wajah Allah yang betul-betul ya, jangan faham begitu. Tetapi wajah Allah ni bermakna ialah kita buat sesuatu dengan niat kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Itu maksudnya. Atau meniatkan sesuatu selain dari mendekatkan diri kepadanya dan mencari ganjarannya. Ataupun kita buat sesuatu amalan, kita nak mendekatkan diri kepada selain Allah. Okey, kita nak mendapatkan keredaan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang kita panggil sebagai tidak ada keikhlasan sehingga dia boleh dikategorikan sebagai seorang Muslim atau sebagai seseorang yang melakukan perbuatan syirik. Okey, senang saja. Siapa yang beramal dengan niat selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Kita faham begitu. Sebab tu niat amat penting untuk dijaga. Kita buat apa pun, termasuklah amal ibadah kita, niat adalah yang pertama. Apa niat kita melakukan sesuatu? Okey, kejap minum dulu. Apa niat kita melakukan sesuatu amalan, satu amal ibadah? Tapi saya dah pernah ingatkan ya muslimah, niat dia tidak menghalalkan cara satu, dan kalau perbuatan itu salah, tapi niat kita kata kerana Allah, ia tetap salah. Ah, sebab itu dalam amal ibadah kita ada dua syarat penerimaan ibadah kita. Syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama betul dia mesti ikhlas. Tetapi kena ingat, dia mesti mengikut syariat. Maksud mengikut syariat, bagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Mudahnya macam ini. Kita solat, niat kerana Allah. Tetapi, adakah cara kita melaksanakan solat itu sesuai dengan syariat? Bertepatan dengan syariat. Okay? Kena faham itu. Jangan kita buat sesuatu amal ibadah, kita buat, kita kata tak apa sebab saya ikhlas kerana Allah, saya ikhlas. Dia tak boleh begitu. Dia mesti mengikuti cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, baru amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, mungkin ada orang dia kata, oh saya suka hati saya lah, saya nak solat subuh satu rakaat, ya. Solat subuh satu rakaat dah ngantuk-ngantuk pagi-pagi bangun, takkan nak solat dua rakaat, sudahlah satu rakaat. Yang penting saya ikhlas kerana Allah apa? Dia tak boleh begitu kan? Salah kan? So sebab itu, dia bukan semata-mata tentang keikhlasan. Okay, tapi keikhlasan itu penting. Keikhlasan ini penting kerana ianya merupakan antara syarat diterima amal ibadah kita. Okey, apakah dimaksudkan dengan keikhlasan di sini? Baik, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan kepada kita pada perenggan yang kedua di situ, yang dimaksudkan dengan keikhlasan adalah berbuat ikhlas, iaitu kita ni melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Tidak dengan niat yang lain. Itu senang nak faham ya. Tidak dengan niat yang lain, yang kita buat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira tentang ucapan, perbuatan, kehendak dan niat itu tadi. Okay, walaupun topik ini dia lebih menjurus ataupun lebih cenderung membincangkan tentang niat, tetapi kita faham apa pun yang kita buat, sama ada pada sudut ucapan kita. Kenapa kita baca Al-Quran? Ini ucapan ya muslimah, yang kita sebutkan. Kenapa kita berzikir? Kenapa kita jadi orang yang banyak mengungkapkan kata-kata yang baik, nasihat-nasihat yang baik? Adakah kerana kita nak supaya orang puji kita? Ataupun adakah kerana kita nak supaya kita ni memiliki status yang tinggi? Bagaimana? Jadi ini dipanggil sebagai perlu membersihkan niat-niat yang tidak baik dalam diri kita. Jadi seseorang yang mana jika dia melakukan perbuatan amal ibadahnya, apa pun perbuatan yang baik, jika dia niatkan supaya dipuji, dipuja, mendapat kedudukan, mendapatkan keduniaan, maka ia merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang memiliki keikhlasan. Jadi kita perlu hati-hati.
Okey, kita perlu hati-hati. Apa pun kita buat, kenapa kita buat? Tanya pada diri, kenapa kita buat? Kalau okey, kalau betul kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, adakah ia bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah? Adakah ini yang Nabi SAW ajarkan kepada kita? Adakah ini yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita? Dia begitu. Okey, baik, seterusnya. Kita lihat di sini. Ada, ada ayat Al-Quran yang dikemukakan kepada kita di situ, saya tak letakkan dalam slide saya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85. Ayat ini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia datangkan untuk menguatkan perbincangannya tentang, maksud keikhlasan itu tadi. Beliau memuatkan ayat ini itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka sesekali tidaklah akan diterima agama itu kepadanya. Okey, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Itulah millah Ibrahim, iaitu agama Nabi Ibrahim. Yang siapa berpaling darinya bererti dia termasuk orang yang paling jahil. Jadi kalau sekiranya kita ni dalam kehidupan, kita memilih sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Kan? Kita buat sesuatu lalu kita memilih melakukannya bukan niat kerana Allah. Okay, saya kenapa buat ni? Oh sebab ni lah. Oh sebab saya disuruh gini gini gini. Okey, saya nak cakap susah sikit. Saya disuruh buat gini. Jadi kalau saya tak buat nanti kan macam mana kan, nanti orang tak suka saya. Nanti ni orang semua unfollow saya. Macam tu kan. Ini kita panggil sebagai zaman kita hari ni lah. Orang dah tak nak friend dengan saya. Macam mana kan? Saya buat benda-benda macam ni. Itu adalah satu perkara yang tidak menguntungkan. Sebab tu tadi Imam Ibn Qayyim kata apa, siapa yang berpaling daripada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, maknanya para anbiya, para nabi, tidak kira Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Nabi Musa, Nabi Isa, semua para anbiya yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Buat apa-apa semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang berpaling daripada jalan yang telah ditunjukkan oleh para nabi, maka mereka berpaling daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka memilih sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kehidupan mereka dunia dan akhirat. Okey, sebab tu di sini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda amat risau tentang kita ini. Nabi risau tentang satu syirik yang tersembunyi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Kenapa suara saya ni dah lama tak jadi macam ni. Hmm. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan status hadisnya yang hasan ya. Imam Ibn Majah meriwayatkan sebuah hadis yang mana Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan tentang perjalanan mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada waktu itu kami pun berbincang-bincang tentang Dajjal. Jadi mereka pun bincang-bincang tentang Dajjal lah. Kita pun tahu ya Dajjal ini amat dahsyat. Lalu mereka masing-masing pun rasa risau, rasa gerun, rasa takut dengan kemunculan Dajjal yang bakal muncul lah nanti kan, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ceritakan kepada mereka dan juga kepada kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi mendengar kebimbangan mereka tentang kemunculan Dajjal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberitahu kepada mereka, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Nabi kata kepada mereka, "Mahukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku takutkan, aku bimbangkan tentang diri kalian berbanding daripada kemunculan Al-Masihud Dajjal itu, iaitu kemunculan Dajjal yang kalian sibuk-sibuk sedang bincangkan ini." Jadi mereka pun kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala qulna bala.
Kami pun kata, "Ya, tentu sekali wahai Rasulullah. Beritahu kepada kami, apakah yang membuat engkau lebih bimbang kepada kami berbanding tentang Dajjal tu yang akan muncul?" Jadi Nabi SAW pun bersabda, "Asyirkul khafiyyu." Syirik yang tersembunyi. Bagaimana syirik yang tersembunyi? Nabi pun menjelaskan kepada para sahabat tentang syirik yang tersembunyi itu. Nabi kata kepada mereka, "Ayyaqumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatah." Nanti akan ada seseorang yang mengerjakan solat yang mana dia itu fayuzayyinu salatahu. Dia membaguskan solatnya, dia memperbaguskan solatnya, dia mengindahkan solatnya, kan? Tetapi kenapa dia melakukan sedemikian? Nabi pun menjelaskan kepada para sahabat, lima yara min nazari rajulin. Kerana ada seseorang yang memperhatikannya. Ha, bagaimana? Boleh faham kebimbangan Nabi SAW ini? Nabi menyebutkan tentang syirik yang tersembunyi. Kenapa Nabi SAW meletakkan perbuatan itu tadi? Ni sekarang tentang solat ya muslimah. Laki itu dia solat, Nabi kata. Solat, kemudian dia indahkan solatnya, dia baguskan solatnya. Mungkin ya mengindahkan solat ini boleh kita fahami sebab saya nak berikan ia dengan perincian yang lebih umum. Kita rukuk dengan sebaik-baiknya, sujud dengan cantik. Itu maksudnya kan. Bila kalau kita solat dalam keadaan yang boleh dengar suaranya kan, baca Al-Quran dengan lebih enak, lebih indah lagi bacaannya, memilih surah-surah yang panjang. Kenapa dia melakukan sedemikian? Kerana ada orang yang lihat dia. Di sini kita faham. Bila seseorang dia melakukan perbuatan solat itu tadi ataupun ibadah solat itu tadi, yang dia baguskan kerana ada orang lain lihat, lalu dia baguskan, dia tak buat ataupun dia tidak melaksanakan solat itu tadi kerana Allah, bukan. Dia buat kerana orang lihat dia. Sebab itu, ya ada orang tengoklah, makin bagus lagi kan. Allahu Akbar. Khusyuk-khusyuknya. Kan? Khusyuk-khusyuknya. Nampak dia mengkhusyukkan solat dia. Dia menunjukkan bahawa dia sedang khusyuk solat. Kalau dia kuatkan bacaannya, dia menunjukkan bahawa bacaannya adalah bacaan yang paling bagus, paling sedap, paling indah. Sampai orang yang nampak pun terpaku tengok, khusyuknya dia solat. Sedapnya dia baca. Bagus ya, solehahnya lah makcik tu ya. Tengoknya sejuk, tengok makcik tu ya. Makcik ni pun makin makin tu kan. Makin bagus, makin tunduk, makin sampailah dia beri salam. Kita lihat keadaan ini, dia solat dalam keadaan yang khusyuk itu tadi. Adakah dia buat kerana Allah? Okey, nampak ya? Adakah dia buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Jelas di sini Nabi kata apa? Dia mengindahkan solatnya kerana ada orang yang melihat dia sedang melaksanakan solat. Dia mengindahkan solatnya bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi SAW sebutkan syirik yang tersembunyi. Kita tak perasan kita buat perkara itu. Sedangkan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah orang yang solat, orang yang puasa, orang yang bersedekah, kan? Tapi kerana kita ini ingin supaya orang lain melihat perbuatan kita, orang lain puji perbuatan kita itu tadi, maka itulah yang Nabi SAW bimbangkan. Bila ia menjadi sesuatu yang tidak kita sedari ya muslimah, kita akan seronok dalam keadaan yang mana orang puji, orang puja, orang kata kita solehah, orang kata kita baik kan. Kita jadi orang yang senang saya kata terbang aja hari-hari kan. Tiba-tiba jalan pun macam kat atas angin ya begitu kan. Orang puji kita bagus, orang puji kita. Kita rasa hebat, kita rasa bagus, kita rasa best kerana dipuji. Tapi kita tak sedar kita sedang melakukan syirik yang mana syirik itu tersembunyi. Sebab tu tadi saya kata, kita jangan lihat orang yang murtad.
Kita jangan lihat orang yang mungkin bukan selain daripada agama kita. Kita jangan lihatlah mungkin orang yang pergi jumpa bomoh ke, kan? Orang yang pergi pakai tangkal, orang yang gantung itu, gantung ini. Kita jangan lihat tentang hal itu. Tapi kita bagaimana? Ada tak syirik yang tersembunyi ini dalam diri kita? Sebab itu, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain. Apa kata Nabi? Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku bimbangkan dari diri kalian adalah syirik kecil. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Wa masyirkul asghar?" Apakah syirik kecil wahai Rasulullah? Ya Rasulullah. Nabi pun kata apa? Ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan status hadis yang hasan. Jadi kita nampak di sini muslimah. Tadi Nabi SAW tak sebut pun tentang riya kan dalam hadis ini. Okey, dalam hadis yang panjang sikit tadi, yang para sahabat risau tentang Dajjal tu kan, Nabi tak sebut bahawa perbuatan itu adalah sebagai perbuatan riya. Tetapi dalam hadis yang lain, syirik yang tersembunyi berkaitan tentang solat itu tadi, okey, yang dilakukan oleh seseorang, yang dia baguskan solat dia. Kenapa dia baguskan? Sebab dia nak orang puji dia, sebab ada orang lihat dia tu kan, dia nak orang puji dia. Nabi pun memberitahu kepada para sahabat dalam hadis yang lain. Nabi kata kepada mereka, syirik ini adalah syirik kecil. Syirik yang tersembunyi, pertama Nabi sebut ia sebagai syirik yang tersembunyi. Okey, yang berkaitan dengan kehendak dan niat itu tadi. Syirik yang tersembunyi. Kedua, Nabi SAW Nabi sebutkan ia sebagai syirik yang kecil. Lalu Nabi SAW pun memberitahu kepada para sahabat, syirik yang tersembunyi, syirik yang kecil itu tadi, kita fahami ia sebagai riak. Okey, boleh faham? Saya harap faham ya. Syirik ini kita panggil ia sebagai riak. Sebab itu ia berlaku kepada sesiapa sahaja. Tadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Ia adalah syirik yang tidak bertepi. Kerana ia boleh berlaku kepada sesiapa. Tak kira ustaz ke ustazah, bukan ustaz ke bukan ustazah. Okey, dia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Yang penting sekarang bila kita belajar tentang niat ya, tentang kehendak itu tadi kan, yang sehingga yang boleh menyebabkan kita berada dalam keadaan yang syirik, kita perlu banyak berhati-hati, beristighfar, contohnya berhati-hati supaya setiap tindakan kita ini ia jauh daripada syirik kecil ini. Jadi syirik kecil dengan syirik besar berbeza ya. Apakah perbezaan antara syirik kecil dan syirik besar? Boleh letakkan di ruangan komen. Saya nak lihat jawapan daripada muslimah semuanya. Apa beza? Hmm. Kak Aisyah dah balik pasal dah Kak Aisyah. Apa beza syirik kecil dengan syirik besar? Syirik besar tangkal. Okey. Ada yang lain? Okey. Tadi Husna kata syirik besar tu tangkal. Okey, baik. Norizan kata syirik besar boleh dilihat di luar. Syirik kecil berlaku pada dalaman. Ana kata syirik kecil tak keluarkan kita daripada Islam. Syirik besar keluarkan kita daripada Islam. Macam itu. Kak Azhar, syirik besar adalah menyekutukan Allah. Okey. Nur kata syirik besar menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik besar menduakan Allah. Okey, Cik Salimah, syirik besar menduakan Allah. Okey, kalau gitu syirik kecil tak menyekutukan Allah ke? Hmm. Soalan saya, syirik kecil tak menyekutukan Allah ke? Sedangkan kita faham syirik itu adalah perbuatan yang menyekutukan Allah.
Baik ni, syirik besar kena taubat, syirik kecil kena istighfar. Oh, macam tu pula. Mm-mm. Sekarang tadi, ramai kata syirik besar adalah menyekutukan Allah. Adakah itu bermakna syirik kecil tidak menyekutukan Allah? Ha, bagaimana? Ada beza tau syirik besar dengan syirik kecil ni. Tapi dua-dua menyekutukan Allah. Nisa, syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Okey. Ialah sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan tadi. Okey, kat khas kita. Syirik besar kekal dalam neraka. Syirik kecil tidak menghapuskan seluruh amalan. Boleh, boleh diterima. Okey, Kak Zah, syirik kecil nak puja manusia. Okey, banyak ada tembak hari ni, Kak Zah. Syirik kecil nak puja manusia. Sebut lagi. Syirik kecil tak nampak sebab kita saja yang tahu apa kita buat. Kak Aisyah, syirik kecil lebih ringan dan tersembunyi. Okey. Syirik besar termasuk dalam dosa besar. Cik Ya, syirik kecil membuatkan pelaku melakukan syirik besar. Banyak jawapan kita hari ni. Okey, dia macam ini Muslimah. Okey, Husna, syirik besar meminta, memuja selain dari Allah. Syirik kecil pun memuja selain Allah. Perbuatan yang dilakukan itu tidak ikhlas kerana Allah. Okey. Okey. Dah. Stop. Kita tidak mengkhususkan niat muamalah dan ibadah kepada Allah. Masih lagi kurang faham tu. Okey, jawapannya kurang tepat. Semua ada, poinnya ada semua jawapan tu poinnya ada, tak salah. Okey, cuma membezakan antara syirik kecil dengan syirik besar. Sebab tadi kata syirik besar, kita ni bila kita kata syirik besar, ianya mensyirikkan Allah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena faham juga syirik kecil juga perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dua-dua perbuatan syirik. Okey? Dua-dua perbuatan syirik. Sama ada besar ataupun kecil, kedua-duanya adalah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bezanya part yang mana satu? Baik, kita lihat di sini. Seseorang yang melakukan perbuatan syirik kecil, dia melakukan perbuatan itu dalam keadaan yang mana dia masih lagi bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syirik kecil ya. Masih lagi percaya kepada Allah. Sebab tu tadi, Nabi sebut tentang orang yang solat. Kalau dia tak percaya kepada Allah, dia tak solat. Betul tak? Riak tu syirik kecil. Kenapa sebut riak syirik kecil? Sebab dia masih solat. Masih percaya kepada Allah. Masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Sebab tu kita panggil ia sebagai syirik kecil. Contoh tadi, ada Husna. Husna kata, syirik besar, tangkal. Tak juga. Ada orang, dia pakai tangkal, tapi dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana kita nak kata dia buat syirik besar? Dia pakai tangkal contohnya. Kenapa awak pakai tangkal? Oh, saya pakai tangkal ni sebab saya nak lindung diri saya. Awak tak percaya kepada Allah? Dia tanya kepada dia. Awak tak percaya kepada kekuasaan Allah? Saya percaya kepada kekuasaan Allah. Marah dia bila kita kata dia tak percaya kepada kekuasaan Allah. Kan? Dia kata, saya percaya kepada kekuasaan Allah. Cuma saya jadikan ini sebagai orang kata, macam ni, perantara je lah. Kata syarat je. Macam tu kan? Syarat je. Ni saya jadikan syarat je. Saya jadikan ni cuma, ni lah. Alat je macam tu kan untuk lindung saya. Bukan saya kata saya tak percaya kepada Allah. Dia marah kan? Bila kita kata dia tak percaya kepada Allah, bermakna orang itu adalah pelaku syirik kecil. Kerana keyakinannya, akidahnya masih lagi percaya kepada Allah, kekuasaan Allah.
Cuma mungkin satu, dia tak tahu. Kan satu dia tak tahu. Kedua, dia cuma jadikan syarat je lah. Macam tu kan, syarat je lah. Tapi kita yang dah belajar ni kita tahu syarat ke apa ke tak boleh. Kerana ia adalah syirik. Walaupun ia syirik kecil. Perlu ditinggalkan. Okey? Dan tadi sebagaimana Kak Hans tadi kata apa kan? Ia adalah perbuatan yang menyebabkan tidak menghapuskan seluruh amalan. Betul. Syirik kecil itu dia tak menghapuskan seluruh amalan kita. Kerana ia merupakan perbuatan yang kita masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaupun dia masuk api neraka, dia tak kekal dalam api neraka. Okey, dia tak kekal dalam api neraka. Sebab ia sekadar syirik kecil. Yang mana kita dapati dalam keadaan dia melakukan perbuatan syirik kecil itu kan, dia masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wajib kita jauhi? Yes, wajib kita jauhi walaupun ia syirik kecil. Contohnya riak tu tadi. Kita kata, oh syirik kecil ni masih lagi beriman kepada Allah. Kalau masuk neraka pun, oh halah ya, nanti keluar balik. Bukan gitu maknanya. Kenapa Nabi bimbangkan? Kerana ia merupakan satu perbuatan yang kita menyekutukan Allah. Walaupun ia kecil. Kecil-kecil nanti lama-lama jadi bukit. Kan? Nanti dia kecil, dia besar. Sikit, 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 sikit. Nanti akhirnya jadi besar. Dia menggunung tinggi. Sebab tu perlu ditinggalkan. Okey. Jadi kalau kita kata syirik yang besar ni ya betul lah. Dia totally langsung. Memang aku percaya pada tangkal ni. Tangkal ni lah yang berkuasa. Yang boleh menyelamatkan aku. Ni kita panggil sebagai syirik besar. Okey. Ataupun ni memang ni aku buat perkara ni. Memang tak berimanlah kepada Allah. Memang aku tak beriman kepada Allah. Itu kita panggil sebagai syirik yang besar. Langsung dalam hati dia tidak ada Allah, tak beriman kepada Allah. Dan dia bukan jadikan perbuatan itu sebagai syarat ke apa kan. Tapi memang dia percaya sepenuhnya kepada apa yang dia lakukan. So kena beza ya tadi, besar dan kecil. Syirik kecil masih lagi memiliki kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau syirik besar, tidak. Sebab itu orang yang melakukan syirik besar inilah syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia kekal dalam api neraka. Okey, baik. Sebab itu di sini tentang riak tu kan, kita lihat begini ya. Saya nak berikan sedikit lagi penerangan tentang riak itu. Riak ini dia syirik kecil tadi, tapi dia boleh menjadi syirik yang besar. Riak boleh berubah hukumnya menjadi syirik akbar, iaitu syirik yang besar. Pada 3 situasi. Jadi kita tak bolehlah kita kata, oh syirik kecil ni masih lagi beriman kepada Allah kan. Sebab tu saya solat, saya puasa. Tak apalah, biarkan je. Tak boleh dibiarkan. Kerana ia boleh berubah menjadi syirik yang besar. Okey. Bila masa ia boleh berubah menjadi syirik yang besar? Jika seseorang dia riak kepada manusia dalam hal keimanan. Ini kita panggil sebagai orang yang munafik. Contoh, orang yang menampakkan dirinya di hadapan orang lain bahawa dia seorang mukmin demi menjaga harta dan darahnya. Padahal dia bukan mukmin. Maknanya dia tak beriman kepada Allah. Tetapi dia menonjolkan kepada orang ramai. Aku adalah orang yang beriman. Ini pernah tengok tak filem munafik? Tengok tak filem munafik? Dia macam itulah kisahnya. Macam tu kan. Yang pertama bukan yang kedua tau. Yang pertama. Kan dia orang semua nampak dia pergi surau, solat berjemaah sama-sama kan. Last di akhir cerita filem tu kita dapati bahawa oh rupanya dia bomoh, dia buat orang semua. Tapi dia menonjolkan kepada orang ramai bahawa dia seorang yang beriman kepada Allah. Namun di sebaliknya dia adalah bomoh yang memudaratkan orang yang buat perkara-perkara syirik lah. Jadi ini kita nampak kan, dia buat perkara yang menampakkan dirinya di hadapan orang lain bahawa dia seorang mukmin demi menjaga harta dan darahnya. Apa maksudnya? Sebab dalam agama kita ini, apabila seseorang itu dia mengucapkan la ilaha illallah, hartanya terjaga, nyawanya terjaga. Kita tak boleh perangi dia. Kan siapa yang belajar dengan saya di Masjid Al-Muttaqin, dia dah faham dah tentang hal ini. Kerana kita bincangkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka yang mengucapkan 2 kalimah syahadah tidak boleh dibunuh. Hartanya adalah harta yang
tak boleh dibunuh tu maksudnya dalam peperangan ya, jangan tiba-tiba. Tiba-tiba pula. Maksudnya tak boleh dibunuh tu jika berlaku dalam peperangan, okey, dia tiba-tiba dia mengucapkan 2 kalimah syahadah di hadapan kita, kita tak boleh bunuh dia. Nabi larang kerana nyawa dan hartanya terjaga dan hartanya pun kita tak boleh nak rampas bila ia berlaku dalam peperangan. Ini kita panggil konteks zaman Nabi SAW pada waktu itu. Sama juga pada konteks kita pada hari ini. Kita tak boleh sebarang-sebarang nak bunuh orang. Macam tu kan maksudnya. Beriman tak beriman orang tu kan. Sama ada dia Muslim ke bukan Muslim, tak boleh tiba-tiba kita nak pergi bunuh dia. Ini merupakan satu yang kita panggil di luar. Di luar di luar bukan di luar maksudnya di luar syariat, betul. Di luar syariat apa ya Allah sakit tangan. Di luar syariat yang mengajarkan kita. Syariat tak mengajarkan begitu. Dalam syariat mengajarkan kita dengan sesuatu yang berbeza. Tapi bila kita memahami sesuatu di luar syariat, itulah yang buat kita membunuh orang lain dan sebagainya. Jadi ini yang pertama ya. Jika seseorang riak kepada manusia dalam hal keimanan, contoh orang yang menampakkan dirinya di hadapan orang lain bahawa dia seorang mukmin demi menjaga harta dan darahnya. Yang kedua, jika riak dan sum'ah mendominasi dalam seluruh jenis amalan seseorang. Maknanya semua benda yang dia buat, semua ialah kerana riak dan sum'ah. Apa beza riak dan sum'ah? Adakah ia sama? Sama tak Kak Zah? Kak Aisyah, sama tak? Riak dengan sum'ah ni. Okey, Salimah, sama tak? Riak dengan sum'ah ni, sama tak dia? Dah banyak kali dah saya ajar. Sama tak riak dan sum'ah? Yang kedua, keadaan yang kedua, riak tu syirik kecil kan kita faham daripada awal tadi. Riak adalah syirik kecil. Yang mana kita melakukan sesuatu dengan niat selain Allah Subhanahu Wa Taala, amal ibadah kita. Kemudian riak itu dia boleh jadi syirik yang besar. Bila tadi pertama, jika kita jadi orang yang munafik. Kedua, munafik yang dalam keimanan ya, bukan munafik dalam perbuatan ya. Munafik dalam perbuatan tu maksudnya bercakap bohong. Itu bukan syirik besar lah. Tapi ni keimanan. Munafik dalam keimanan. Kedua tadi ialah jika riak dan sum'ah mendominasi. Maknanya kita buat semualah apa-apa perbuatan. Semuanya ada riak. Semuanya memang nak tunjukkan kepada orang lain. Okey, jadi ini dia daripada syirik yang kecil asalnya ia boleh berpindah kepada syirik yang besar. Apa tadi jawapannya? Sum'ah untuk didengar. Oh, Cik Yah kata sama. Lain Cik Yah. Lain Cik Yah, lain. Riak berkaitan mata. Riak berkaitan mata, sum'ah berkaitan pendengaran. Okey, Lana kata gitu. Tak sama, sum'ah bangga dengan amalan sendiri. Okey. Norizan, sum'ah melakukan amalan untuk disebut orang. Oh, riak buat amalan tak disebut orang ke? Macam mana? Okay, sum'ah tadi Kak Zah sebut tu betul. Sum'ah ialah perbuatan yang kita lakukan yang menggunakan telinga. Sami'ah. Okay, sami'ah. Riak, mata. Kita buat supaya orang nampak. Ini riak. Sum'ah kita buat supaya orang dengar. Ini macam baca Al-Quran, zikir, apa lagi yang dengar. Beri nasihat, motivasi, kan? Kita buat semua-semua ni yang menggunakan suara, orang boleh dengar. Kita nak orang dengar, orang puji. Ini dipanggil sebagai sum'ah. Tapi kalau riak ini, kita buat orang nampak. Kita nak orang lihat kita, lalu orang puji. So ini beza riak dan sum'ah. Dia tak sama. Nampaknya sama, tapi tidak. Ia adalah perbuatan yang satu menggunakan mata, pendengar. Lagi satu ialah sum'ah menggunakan pendengaran. Orang dengar kita bagus. Sekarang ni lah lebih mudah. Kita ada podcast, kita berbual kan.
Orang suka buat podcast kan sekarang ni kan. Okey, buat podcast, kita rekod suara kita, orang dengar, "Eh, bagus dia cakap eh." Macam tu kan. Kita nak orang dengar supaya orang tahu aku bagus, orang puji aku. Okey, ini semua dipanggil sebagai sum'ah, yang orang dengar, orang puji kita. Tapi kalau riak, orang nampak, orang puji kita. Namun kedua-duanya adalah yang samanya ialah bila kita buat perbuatan itu, tak kiralah sama ada untuk dilihat ataupun didengar, kedua-duanya kita nak orang puji kita. Bila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mana kita nak orang nampak, orang dengar, orang puji kita ni kan, kesemua perbuatan itu dilakukan ialah kerana ingin supaya uh, dipuji, maka ianya akan menjadikan kita orang yang daripada syirik kecil, melakukan perbuatan syirik kecil, ia berpindah kepada syirik yang besar. Okey, seterusnya. Yang ketiga, jika seseorang lebih menginginkan tujuan dunia dalam amalannya dan tidak mengharapkan keredaan Allah langsung. Jadi apa-apa yang dia buat memang langsung tidak ada niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia inginkan ialah kemewahan dunia, apa-apa yang berkaitan dengan dunia, contohnya pangkat, status kan, pujian itulah samalah. Dia nakkan itu sahaja. Tidak ada langsung dalam hati dia melakukan amal perbuatan itu tadi demi mengejar keredaan Allah. Demi untuk mencari uh, pahala ataupun ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia inginkan ialah mengejar keredaan manusia. Yang dia inginkan ialah di situ mendapat pujian manusia, dia nak manusia memberikan balasan kepada dia di atas perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu. Jadi, jika begitulah keadaannya berada pada situasi yang ketiga itu tadi kan, riak yang merupakan syirik kecil, ia boleh menjadi syirik yang besar. Saya harap faham ya, di situ kan ada 3 keadaan. Okey, nanti boleh baca semula bila saya upload slide saya ini di Telegram, boleh dibaca kembali, dicatat kembali, difaham kembali ya. Bila baca betul-betul insya-Allah akan mudah untuk kita faham. Lebih-lebih lagi dengan penerangan yang telah saya berikan itu tadi. Okey, baik. Kita lihat di sini. Selesai ya perbincangan kita tentang riak yang merupakan syirik kecil, boleh menjadi syirik besar berkaitan dengan kehendak dan niat itu tadi. Kita masuk kepada perbincangan kita yang berikutnya. Saya nak sentuh sikit sahaja. Oh, ini tentang syirik penghapus amal dan pahala. Lupa pula saya tentang hal ini ya. Ini contoh yang boleh kita lihat tentang syirik kecil tadi kan. Yang kita, sebab tu tadi Nabi kata ianya merupakan perbuatan yang perlu, yang dibimbangkan. Okey, sesuatu yang dibimbangkan oleh Nabi SAW. Kenapa ia menjadi perbuatan yang dibimbangi oleh Nabi SAW? Kerana ia adalah penghapus amal dan pahala. Saya datangkan di sini tentang kisah 3 orang yang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kisah ini famous. Banyak kali juga saya dah bawakan dalam kebanyakan kuliah-kuliah saya. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim tentang orang yang mati syahid, seorang qari. Qari ni maksudnya mereka yang membaca Al-Quran, dan juga ilmuwan mereka yang belajar dan mengajarkan ilmu. Juga di situ ada seorang yang dermawan. Jadi ketiga-tiga insan ini adalah mereka yang akan
Ustazah hilang. Okey. Macam mana ni dah okey belum? Penat saya berbual ni. Saya berbual rupanya saya hilang. Dah okey saya dah ada kembali ya. Masya-Allah. Kenapa dia hilang ya tadi? Internet okey je. Tak tahulah. Minta maaf ya, tadi saya cakap tentang apa yang berhentinya? Saya kalau dah macam gini saya dah tak ada mood dah. Saya dah macam dah gini kan saya dah hilang dah saya punya momentum tu. Tadi saya cakap tentang apa ya? Tentang ni ya, betul. Slide baru. Kejap, kejap, kejap. Semua hilang dah. Kalau kalau dia hilang tadi, semuanya hilang, nak kena cari balik. Okey, tentang ini ke? Slide mati syahid. Sedap je bagi. Slide mati syahid. Slide mati syahid ya. Okey. Nak cakap apa tadi? Hmm, Nabi Muhammad bimbang. Mm-mm. Ya betul. Okey. Tentang 3 orang ni kan? Baik, ini adalah 3 contoh, okey, yang Nabi SAW berikan kepada kita berkenaan mereka yang beramal dalam kehidupan, tetapi amalan ini tidak dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku kepada mereka, Nabi SAW ceritakan dalam hadis ini bagi membuktikan kepada kita bahawa inilah mengapa Nabi SAW bimbang tentang diri kita jika kita membiarkan syirik kecil iaitu riak tu tadi kan ada dalam diri kita. Baik. Jadi dalam kisah ini ada 3 orang yang telah beramal bersungguh-sungguh dan mereka mati dalam keadaan yang mana beramal dan dikenal dengan amalan-amalan ini. Pertama, orang yang mati syahid. Kedua, seorang qari ataupun ilmuwan di situ. Ketiga ialah seorang yang dermawan. Jadi, bila ketiga-tiga mereka ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya kepada mereka, adakah betul engkau layak? Contohnya yang mati syahid ini, Allah tanya kepada dia, adakah engkau layak untuk mendapatkan apa yang dibentangkan, maknanya nikmat-nikmat orang yang mati syahid, ganjarannya, tentang syurga, tentang pahala. Allah bentangkan di hadapan dia. Jadi Allah tanya kepada dia, adakah betul engkau layak untuk mendapatkan semua ini? Dia kata, ya, aku layak. Kerana aku ini berjuang mati syahid kerana engkau, ya Allah. Namun kita kena ingat begini Muslimah. Allah itu maha segala-galanya. Allah maha mengetahui, tidak ada sesuatu pun yang boleh kita sembunyikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa kita hidup, kita boleh menipu manusia yang ada di sekitar kita. Semasa kita hidup ini, kita boleh memperlihatkan kepada orang bahawa kita adalah muslimah yang salihah, muslimah yang baik, muslimah yang beramal soleh, muslimah yang baca Al-Quran, muslimah yang belajar, mengaji, mengaji, muslimah yang banyak menderma kan, mendermakan wang ringgit kita. Kita boleh tipu semua orang. Kita boleh tunjukkan semua orang tentang luaran kita begitu. Tetapi Allah itu maha mengetahui kita adalah muslimah yang bagaimana. Adakah kita ni ikhlas ketika kita belajar? Adakah kita ni betul-betul ikhlas ketika kita ini membaca Al-Quran? Berjuang di jalan Allah contohnya. Adakah kita betul-betul ikhlas menjadi seorang muslimah yang mendermakan harta kita?
Kita boleh memperlihatkan kepada orang, orang kalau nampak kita, betul lah dia ni berjuang kerana Allah, betul lah dia ni derma kerana Allah, betul lah dia ni buat ni semua ikhlas kerana Allah. Kita boleh menunjukkan kepada orang begitu. Tetapi dengan Allah, kita tak boleh tipu. Sebab itu, bila Allah tanya kepada mereka bertiga ini, adakah kalian memang layak untuk mendapatkan semua nikmat? Iaitu nikmat orang yang mati syahid, nikmat orang yang baca Al-Quran, nikmat seorang ilmuwan, nikmat orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah. Walaupun mereka kata di hadapan Allah, "Ya, ya Allah, aku belajar kerana Engkau, ya Allah. Aku baca Al-Quran kerana Engkau, ya Allah. Aku dermakan harta aku kerana Engkau, ya Allah." Tetapi, apakah respon Allah kepada mereka bertiga? Allah kata, "Kadzabta." Engkau dusta. Engkau bohong. Kau tak buat semua ini kerana aku. Allah kata gitu. Kau tak buat. Kau, kalau yang pada yang mati syahid itu, Allah kata kepada dia, engkau berjuang ataupun engkau berperang bermati-matian ini bukan kerana aku, tapi kerana engkau ingin digelar sebagai orang yang dijulang-julang sebagai orang, sebagai perwira, begitu kan, sebagai pejuang, sebagai perwira. Kau nak orang gelar engkau sebagai seorang yang hebat, yang berani. Begitu juga orang yang baca Al-Quran itu. Allah kata, engkau baca Al-Quran bukan kerana aku, tapi engkau baca Al-Quran supaya orang lain semua gelar engkau sebagai qari. Begitu juga orang ilmuwan itu tadi. Engkau tak belajar, engkau tak mengajar kerana aku, tetapi engkau belajar dan mengajar supaya orang semua menggelar diri engkau sebagai ilmuwan, intellectual, macam tu kan. Orang yang bijak, pandai, orang yang berilmu. Ini Allah kata kepada mereka. Sama sebagaimana si dermawan itu. Allah kata, engkau membelanjakan harta engkau di jalan Allah itu bukan kerana di jalan Allah, tapi engkau ingin digelar sebagai seorang yang dermawan. Apa yang berlaku kepada mereka ini? Allah perintahkan wajah mereka diserit. Wajah mereka diserit. Lalu dicampakkan mereka ke dalam api neraka. Inilah kerugian yang sangat-sangat besar berlaku kepada orang yang dia beramal soleh. Ketiga-tiga manusia ini adalah insan yang beramal soleh. Berjihad di jalan Allah itu amal soleh. Baca Al-Quran amal soleh. Belajar dan mengajar adalah amal soleh. Membelanjakan harta kita di jalan Allah adalah amal soleh. Tapi kita bayangkan, jika amal soleh itu adalah amal soleh yang kita buat supaya orang puji, kita nak orang nampak, kita nak orang puji kita nak orang dengar orang puji kita, ia adalah perbuatan yang mana tidak dilakukan kerana Allah. Di sinilah yang Nabi kata syirik tersembunyi. Kita ingatkan tak ada apa-apa, tetapi sebenarnya kita sedang ataupun kita telah melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang sedemikian, kita dapati bahawa orang ini adalah orang yang rugi. Tidak pun dia itu diberkati kehidupannya, tidaklah dia menjadi seorang insan yang mendapat ganjaran di sisi Allah. Bahkan orang tersebut adalah orang yang mana dia dicampakkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jal. Jadi kita nak pelihara, kita nak jaga tau muslimah, diri kita daripada hal-hal yang sedemikian. Maka sebab itu, hati ini memainkan peranan yang begitu besar kerana niat kita letaknya dalam hati kita. Okey, niat ini orang tak nampak. Niat dia berada dalam hati kita. Jadi apa pun kita buat, jaga niat kita agar ia tidak terpesong. Okey? Kemudian di sini poin yang berikutnya, kalau kita lihat di situ, saya dah selesai bincang tentang syirik dalam kehendak dan niat. Kita pergi masuk sikit saja pada poin kita yang H. Masih lagi muka surat 305.
tentang hakikat syirik. Hakikat syirik ini sebenarnya kita dah discuss dengan panjang lebar daripada awal bab sampailah pada poin kita yang G. Jadi H ini, iaitu hakikat syirik ini, dia adalah sebuah topik yang bagi saya merumuskan setiap apa yang telah kita bincangkan daripada poin A hinggalah kepada poin G yang berkaitan dengan syirik. Adakah ia bermula daripada poin A? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tak apa, nanti cek kembali ya. Dia adalah poin yang mana pada poin H kita di sini hakikat syirik. Ia adalah poin yang merumuskan kesemuanya yang telah kita bincangkan. Ya, sebab itu di sini dia kembali sekali lagi memberitahu kepada kita syirik ini sebenarnya apa? Iaitu bila kita menyamakan diri kita ataupun makhluk lain dengan pencipta. Pencipta di sini maknanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, orang yang musyrik, musyrik ni maksudnya orang yang melakukan perbuatan syirik. Dalam bahasa Arab, kita panggil dia sebagai musyrik. Okey? Contoh, orang yang beriman kita panggil dia mukmin. Orang yang syirik, kita panggil dia musyrik. Maka, musyrik ini ialah orang yang menyamakan makhluk dengan pencipta dalam kekhususan uluhiyah. Apa yang dimaksudkan dengan kekhususan uluhiyah? Ia adalah sesuatu istilah yang kita fahami sebagai menyesakan Allah yang menguasai mudarat, manfaat, memberi dan menahan. Allah ialah Tuhan yang kita esakan kerana kita beriman bahawa Allah itulah yang menguasai segala hal yang berkaitan dengan mudarat, manfaat. Allah ialah yang maha pemberi. Allah jugalah yang maha menghalang daripada segala sesuatu. Makhluk tidak mampu untuk melakukan semua itu. Jadi ini kita panggil sebagai uluhiyah, keesaan Allah. Allah sahaja yang mampu untuk melakukan semua itu. Okey, jadi bila seseorang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik, dalam amalannya ataupun dalam perbuatannya, bermakna dia ini menyamakan makhluk dengan pencipta dalam kekhususan uluhiyah itu tadi. Kan, dia meletakkan makhluk ataupun dirinya setanding dengan uluhiyah Allah. Maka sebab itu kita kata dia adalah orang yang musyrik. Dalam sudut kesempurnaan, Allah itu adalah mutlak. Okey, Allah itu sempurna. Antara ciri-ciri uluhiyah, kita kata begini, Allah itu sempurna dari setiap sudut. Tidak ada satu pun sudut yang kita kata Allah itu kurang. Kalau kita kata Allah itu kurang daripada mungkin ini Allah lebih tapi part ni Allah kurang, sebab tu saya perlukan makhluk untuk top up kekurangan Allah. Ini adalah perbuatan yang syirik. Okey, baik, seterusnya ubudiyah. Dalam uluhiyah, bila kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada ubudiyah. Ubudiyah ni maksudnya ialah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kalau dalam buku, dia berada di muka surat 307. Okay, tentang ubudiyah ini. Ini sebenarnya semua ni kan saya rumuskan menjadi satu ya, sebab saya tak nak baca poin ini. Bila seseorang dia melakukan uluhiyah dalam kehidupannya, maknanya dia ni ada uluhiyahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ juga dia ada ubudiyah. Ubudiyah maknanya penghambaan kita kepada Allah yang menunjukkan puncak kecintaan dan puncak kerendahan. Kalau seseorang dia meletakkan puncak kerendahannya kecintaannya kepada makhluk, maknanya saya menghambakan diri saya kepada makhluk. Okey, ini perbuatan yang syirik. Kerana dia sudah menyekutukan Allah dalam ubudiyahnya. Kerana kita hanya berhak untuk meletakkan kecintaan kita ini yang paling tinggi kepada Allah. Begitu juga, kita ni perlu merendahkan diri kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. So itulah yang diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya. Dan seterusnya, begitu juga dalam uluhiyah, kita ada ciri-ciri ibadah tadi kan.
termasuklah sujud, tawakal, taubat dan perbuatan-perbuatan lain yang sepatutnya ataupun seharusnya kita lakukan ia kepada Allah. Dan kita dah belajar tentang hal-hal yang mana kita buat ini, sujud kita hanya untuk Allah, tak boleh buat untuk makhluk. Sujud kita, taubat kita hanya untuk Allah, tawakal kita hanya untuk Allah. Kita dah pernah bincangkan tentang semua itu. Sesiapa yang terlepas boleh refer kembali kepada rakaman-rakaman kuliah kita pada tahun lepas ataupun pada awal tahun ni. Ni awal tahun kan, pada sesi yang lepas. Pada tahun lepas kita dah banyak bincangkan tentang hal ini. Jadi, bila seseorang dia melakukan perbuatan-perbuatan, contohnya sujud, dia sujud kepada makhluk, dia bertawakal kepada makhluk, dia bertaubat kepada makhluk. Kan dia minta makhluk bertaubat kepada makhluk. Sedangkan kita tahu taubat ini hanya layak kita minta kepada Allah. Hanya Allah yang boleh ampunkan dosa kita. Makhluk tak boleh ampunkan dosa kita. Kan? Betul, memanglah kalau kita buat salah kepada dia, kita minta maaf kepada dia, dia maafkan kita. Okey, itu satu perbincangan yang lain. Sekarang ini contohnya saya kata, kita buat dosa. Contoh dosa syirik itu tadi. Kemudian adakah kita pergi minta kepada orang, Ustazah boleh tak ampunkan dosa syirik saya? Ini adalah perbuatan. Kalau contohlah ada orang datang jumpa saya, Ustazah boleh tak Ustazah ampunkan dosa syirik saya? Saya tak boleh mengampunkan dosa syirik makhluk. Kerana taubat hanya layak disembahkan kepada Allah. Jika seseorang dia melakukan sujud, tawakal, meletakkan tawakal kepada manusia, kan? Semua ini dia letakkan kepada selain Allah, bermakna dia menyamakan makhluk dengan pencipta dalam kekhususan uluhiyahnya. Semua tu tadi tentang kesempurnaan, ubudiyah, sujud, tawakal, taubat dan ada banyak lagi lain yang dibincangkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan contoh-contohnya di situ. Dia bincangkan tentang uluhiyah. Uluhiyah yang mana kemungkinan kita sebagai hamba Allah ada melakukannya. Di mana kita menyamakan makhluk dengan Allah tu tadi kan dalam kekhususan uluhiyah. Jadi ini adalah hakikat kesyirikan yang dia rumuskan kembali. Senang kata beginilah. Bila seseorang dia menyamakan dirinya dengan Allah ataupun dia tak menyamakan dirinya dengan Allah tetapi dia menyamakan dirinya dengan makhluk, jika begitulah keadaannya, kita kata ini adalah perbuatan syirik. Tak kira sama ada ia kecil atau besar. Saya pun dah bezakan tadi kan syirik besar dan kecil. Yang kita faham sekarang, dia buat perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, tak kira kecil ataupun besar walaupun di situ ada perbezaannya. Okey, antara kecil dan besar. Yang penting bila seseorang dia telah menyekutukan Allah, menyamakan dirinya dengan ataupun makhluk lain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hakikat syirik. Iaitu syirik yang sebenarnya. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dengan kefahaman supaya kita dapat beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Baik, alhamdulillah selesai kita bab yang keempat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada saya dengan kesihatan untuk kita bertemu pada minggu hadapan bagi membincangkan bab kita yang baru, bab kita yang kelima bertajuk sebahagian dosa besar. Jadi apakah dosa-dosa besar yang ada di sekitar kita yang perlu kita berikan perhatian supaya kita dapat menjauhinya dan tidak melaksanakannya. Kerana kenapa kita menjauhi perbuatan syirik? Kerana kita nak menjaga hati kita. Kena ingat itu muslimah. Kenapa kita tidak buat perbuatan-perbuatan dosa? Kerana kita nak jaga hati kita. Hati kita dia boleh jadi sakit jika kita buat semua perkara-perkara itu tadi. Bila hati sakit, bagaimana kita nak mencari penawarnya? Jauhi perbuatan syirik, jauhi perbuatan-perbuatan dosa. Bila kita menjauhi kedua-dua perkara itu tadi, kita akan jumpa penawarnya. Kerana hati yang sihat ialah hati yang dekat kepada Allah. Bila hati itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah hatinya mantap, hatinya indah,
hatinya jauh daripada sebarang penyakit. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.